Supi Ayu, nampak tak slideshow cikgu? Nampak cikgu. Yang ini nampak tak slideshow? Nampak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat pagi semua anak-anak tingkatan 4 SMK Sulaiman 4TS, 4AC, 4PS, 4ES dan 4SS. Hari ini kita buat ulang kaji kepada ujian penilaian Ogos baru-baru ni. Fungsi untuk 4 tajuk fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah, asas nombor dan penakulan logik. 3 tajuk bersama dengan Cikgu Ruslan bin Kamaruddin. Google Meet tingkatan 4 dalam tempoh 2 jam. Jadi pastikan semua yang ada ni berada di hadapan laptop sehingga pukul 1 tengah hari, 1 petang. Kemudian dalam waktu yang sama tolong catatkan kehadiran. Catatkan kehadiran untuk hari ini. Jadi yang ini iklan macam biasa, 18 Ogos 2021 pukul 11 hingga pukul 1 Google Meet tingkatan 4 Matematik KSSM, ulang kaji untuk tajuk fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah, asas nombor dan penakulan logik, bersandarkan kepada ujian penilaian Ogos 2021. Pagi-pagi ke rumah Kak Siti, matematik amat ku minati. Sarawak di bawah Sabah, target matematik A tambah. Sematkan di sanubari, jiwa dan raga. Sehinggalah SPM yang diambil dan keputusan keluar, insya-Allah kita capaikan A tambah untuk semua yang ada dalam talian. Belayar di lautan dengan bahtera, cikgu nak ucap salam sejahtera. Okey, kita pergi bahagian A. Bahagian A untuk periksa baru-baru ni, ujian baru-baru ni. Ini soalan di soalan 1 lah. Cuba tengok awak mungkin ada di tangan awak handouts, kertas soalan yang cikgu beri baru-baru ni. Jadi perbetulkan lah kalau ada yang buat kesilapan. Lihat kepada apa kaedah yang cikgu tunjuk di sini. Diberi bahawa Q asas 5 sama dengan 256 asas 8. Cari nilai Q. Q berada dalam asas 8. Sedangkan nombor yang di sebelah kanan berada di dalam asas 8. Q berada dalam asas 5. Nombor di sebelah kanan berada dalam asas yang 8. Jadi tak sama asas. Jadi untuk dapatkan jawapan Q ni, kita perlu menukarkan 256 asas 8 tu kepada asas 5. Jadi untuk menukarkan 256 asas 8 kepada asas 5, perlu ditukarkan terlebih dahulu kepada asas 10. Kemudian daripada asas 10 dijadikan asas 5. Mungkin boleh guna kalkulator lah. Jadi yang ini guna kaedah manual macam biasa. Mana asas 8, jadikan asas 10. Asas 10 jadikan asas 5. Asas 8 nak jadikan asas 10 ni, kita boleh guna jadual untuk menukarkan 8 kepada asas 10. Jadi kita cikgu gunakan jadual, bergerak daripada kanan ke kiri, mulakan dengan 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. 256 tu letakkan di bawah dia. Kemudian awak darabkan satu persatu dan awak tambah. Dapatlah nilai dia 174 asas 10. Kemudian untuk tukarkan 174 asas 10 kepada asas 5, cikgu bahagikan dengan 5. Ini biasa cikgu dah ajar sebelum ni. Jadi awak bahagikan dengan 5. 5 kali dengan 34 dapat 170. So baki dia 174. Tolak dengan 170. So baki dia 4. Kemudian kita bahagi dengan 5. 5 kali 6, 30. 34 tolak 30, baki dia 4. Kemudian kita bahagi dengan 5. 5 kali 1, 5. Baki dia 6 tolak 5, 1. Dan kemudian cikgu bahagi lagi dengan 5. 5 kali sipar, 1 tolak sipar dapat 1. So kita naikkan ke atas, daripada bawah menuju ke atas. So 256 asas 8. Dalam asas 5 nilai dia 1144 asas 5. So jawapan Q tu, kita ambil yang berwarna merah tu. So jawapan dia 1144 asas 5. Jadi Q jawapan dia 1144. 1144. 1144.
So jawapan dia B ya. Yang ini majoriti betul lah. Majoriti betul lah. Kemudian yang ini kita nak tambah asas 3. Kebetulan dua-dua nombor tu berada dalam asas yang sama. So kita tambah boleh guna kalkulator ataupun tambah seperti biasa guna kaedah manual lah. Asas 3 ni ada 3 nombor. Sifar 1 dan 2. Nombor paling besar 2 ya. Kemudian kita tambah macam biasa 0 tambah 1 tulis 1. 1 tambah 2 3. Dalam asas 3 tak ada nombor 3. Jadi 3 tu cikgu tolak dengan 3. Dapat sifar. Letak sifar di bawah, naikkan 1 di sebelah kiri ya. Kemudian 1 tambah 2 tambah 1 dapat 4. Asas 3 tak ada 4, jadi 4 tolak dengan 3. Dapat 1. Letak 1 di bawah, naikkan 1 di atas. Dan 1 yang berwarna biru tu tak ada apa-apa, turun ke bawah. So jawapan nombor 2 ni 1101. Jawapan dia B ya. Ini soalan yang kedua. Memang tak sepatutnya salah lah. Soalan ni pun mudah ya. Kemudian soalan yang ketiga pula, dia minta tukarkan digit 2 ke tu kepada asas 10. Nak tukarkan digit 2 tu kepada asas 10, kita guna jadual. Kita guna jadual. Oleh kerana asas dia 7, dalam jadual tu guna nombor 7. Bergerak daripada kanan ke kiri. Bermula dengan 7 kuasa sifar, 7 kuasa 1, 7 kuasa 2, 7 kuasa 3. Kemudian dekat jadual kita cari nombor 2. Kita jumpa 2. Tengok mouse cikgu ni. Kita darabkan dengan nombor yang di atas. So 2 tu dalam asas 10 adalah 2 darab 7 berkuasa 2. So jawapan dia 98. Jawapan dia D. Sekejap cikgu dengar ada siapa masuk ni. Okey. Okey, baru ada 71 ni. Tolong panggil kawan-kawan ya. Kemudian kita pergi soalan nombor 4. Nampak tak ni Supi? Supi Nampak. Ayu. Okey. Supi Ayu apa jawapan 4 ni Supi Ayu? 3145 asas 7. Tolak dengan 246 asas 7. Asas 7 ni ada 7 nombor 0 sampai 6. Nombor paling besar adalah 6 lah. Apa jawapan ni Supi Ayu? B. Okey, 5 tolak 6 tak boleh. 5 kecil, 6 tu besar. Kita pinjam daripada sebelah. Bila pinjam 7. 4 bila cikgu pinjam, tinggal nombor di belakang 4. Nombor di belakang 4 adalah 3 ya. Kemudian 7 tambah 5, 12. 12 tolak 6 dapat 6. Letak 6 di bawah. Kemudian 3 dengan 4 tak boleh tolak. 3 kecil 4 tu besar. Tak boleh tolak, pinjam daripada sebelah. Bila pinjam 7. Nombor 1 ni bila cikgu pinjam, tinggal nombor di belakang 1. Iaitu sifar. Kemudian 7 tambah 3, 10. 10 tolak 4, dapat 6. Tulis 6 di bawah. 0 tolak 2 tak boleh. 0 kecil, 2 besar. Pinjam daripada sebelah. Bila pinjam 7, sebab asas 7. 3 ni bila cikgu pinjam, tinggal nombor di belakang 3. Iaitu 2. Jangan besok, cikgu, saya tak tahulah nombor di belakang 3. Masalah lah macam tu. Kemudian 7 tambah 0, 7. 7 tolak 2 dapat 5. Letak 5 di bawah. Dan 2 tu tak ada apa-apa, turunkan dia ke bawah. So jawapan dia 2566 asas 7. So jawapan dia B ya. Bagus. Siapa yang ada handphone tu nak ambil kamera pun boleh juga. Ni cikgu guna kaedah manual lah. Kalau awak cari jawapan guna kalkulator pun boleh. Tak ada masalah. Jawapan dia masih samalah. Jawapan dia B. Okey, yang ini pula. Dia minta nilai P. Ni soalan yang kelima. Soalan yang kelima. Apa jawapan dia Nur Afikah di kelas 4 ES? Apa jawapan P dia Nur Afikah? Ada Nur Afikah ni? Ada. Apa jawapan? C. Dia nak nilai P. Nilai P. Nilai P tu duduk dalam nombor di sebelah kanan dalam asas 8.
542 tu tak ada asas, bermakna 542 tu tak kelihatan asas dia. Bermakna 542 tu dalam asas 10. Maknanya awak kena tukarlah 542 tu kepada asas 8, baru dia seimbang kiri dan kanan. Okey, apa Nur Apikah, apa jawapan dia? Antara A, B, C, D tu, yang mana yang awak nak pilih sebagai jawapan P? C, cikgu. Apa dia? Apa dia? C. C. Okey, kita cuba lihat. So, 542 tu asas 10. Cikgu nak tukar kepada asas 8. So, cikgu bahagikan dengan 8. Jadi, 8 darab dengan 67. So, baki dia 542. 8 darab 67, 536. 542 tolak 536 dapat 6 lah. Kemudian bahagi lagi dengan 8. 8 kali 8, 64. Jadi baki dia 67 tolak 64. Baki dia 3. Bahagi lagi dengan 8. 8 kali 1, 8. So baki dia 8 tolak 8, sifar. Kemudian boleh ambil begini pun boleh. Bila nombor tu kurang daripada 8, awak boleh ambil melintang macam ni pun boleh. Ya? So bila nombor yang cikgu ni, nampak mouse cikgu ni, bila nombor tu kurang daripada 8, boleh berhenti proses membahagi. Ya? Boleh juga dibaca seperti inilah. So jawapan dia 1 sifar 36. 542 tu dalam asas 8 adalah 1 sifar 36. Tu cikgu tukar dia kepada 1 sifar 36. Kemudian sebutan di sebelah kanan tu turun ke bawah. Jadi awak tengok kedudukan P ya. P duduk di tempat yang kedua. So awak tengok ke kiri, cari tempat yang sama dengan kedudukan P. Jadi P jawapan dia 3. Bagus. Jawapan C adalah jawapan yang betul. Ya. Sepatutnya 100 ni. Senang ni. Okey, yang ini, yang mana bukan ungkapan kuadratik? Ahmad Hussein Danish. Mana satu? Yang bukan ungkapan kuadratik. Hussein? 4TS. Tak masuk ke Pak Hussein? Eugene. Yang mana satu Eugene? Eugene di kelas 4TS. Tanakash? Tanah? D. Ya, cikgu. D. Jawapan D. 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 Okey. D adalah jawapan yang betul. Dia minta bukan ungkapan kuadratik. Jadi A ni ungkapan kuadratik, B pun ungkapan kuadratik, C ni ungkapan kuadratik. Manakala D ni ada tanda sama dengan. Jadi bila ada tanda sama dengan, dia dipanggil persamaan kuadratik. Sedangkan soalan tak, dia tanya yang bukan ungkapan kuadratik, D lah. Sebab D ni adalah persamaan kuadratik. So D adalah jawapan. Boleh ya? Dia persamaan kuadratik ni mesti X dia berkuasa 2, kemudian ada tanda sama dengan. Bila ungkapan kuadratik, X mesti berkuasa 2 dan tidak kelihatan tanda sama dengan. Itu beza di antara ungkapan kuadratik dan persamaan kuadratik. Okey, yang ini dia suruh kembang. Ini pelajaran matematik di peringkat menengah rendah. Dia suruh kembang. Cikgu rasa tak ada masalah. Apa jawapan dia? Lai Chen Lin di kelas 4 AC. Lai Chen Lin? Yang mana satu jawapan dia? C. Apa dia? C. C. Okey. Oh, di sini. Apa dia? Apa dia? Lai Chen Lin? C. C, okey. Okey. Kuasa 2 ni bermaksud kita darab 2 kali. Kemudian cikgu kembang ambil 4Y darab dengan 4Y tolak 3. Keluarkan tolak 3, darabkan juga dengan 4Y tolak 3. 4Y kali 4Y 16Y kuasa 2 tolak 4Y kali 3 dapat 12Y. Kemudian tolak 3 kali 4Y tolak 12Y. Tolak kali tolak tambah 3 kali 3, 9. So, dapatlah 16Y kuasa 2.
tolak 24Y tambah 9. So jawapan dia adalah D ya. C ni minta maaf lah cikgu tercicir tanda tambah ni. Patutnya C ni 16Y kuasa 2 tambah 12Y tambah 9. Minta maaf tertinggal tanda tambah. So jawapan yang sebenar D ya. Jadi kembang ni biasanya mudah, cuma jangan tersilap lah. Jangan careless. Kembang elok, jangan careless. Itu sahaja. Jadi awak akan menuju kepada jawapan yang betul ya. Okey, B ni pula, soalan nombor 8 ni, dia nak tukarkan persamaan kuadratik tu dalam bentuk am. Tukarkan persamaan kuadratik tu dalam bentuk am. Apa jawapannya? Munrai. Kalau cikgu salah sebut nama minta maaf Dia kelas 4AC. Munrai. Apa dia? Sekejap Okey, Darwis Hakim. Darwis Hakim. Raden Nur Salah. Raden. Okey, Nandini di kelas 4 PS. Yang mana satu bentuk am Nandini? Nandini? Faizah Masarah ada tak di kelas 4 PS? Supi Ayu? Ya, cikgu. Mana satu? Jawapan untuk bentuk am. Soalan nombor 8. Diikut. Okey. Kita ambil persamaan kuadratik ni, yang kuasa 2 tu awak darab 2 kali. Jadi P tolak 2 berkuasa 2 bermakna P tolak 2 darab P tolak 2 kali. Kemudian sebutan yang depan tu cikgu kembangkan. Jadi awak kembang, yang dalam kurungan tu awak kembang. Dapatlah P kuasa 2 tolak 2P tolak 2P tambah 4. Tambahkan dengan sebutan di belakang. 3P kuasa 2 sama dengan sipar. Kemudian awak kembangkan sebutan yang depan tu awak darab dengan 2 setiap satu. Dapat seperti yang cikgu tunjuk. Kemudian kita kemaskan jawapan. 2P kuasa 2 tambah 3P kuasa 2, 5P kuasa 2. Tolak 4P, tolak 4P, tolak 8P, tambah 8 sama dengan sipar. Jadi jawapan dia D. Itulah bentuk am. Bentuk am ni mesti susun seperti ini ya. Yang berkuasa 2 tu di depan, P di tengah, nombor di belakang, diikuti dengan sama dengan sipar. Itu susunan bentuk am lah. Mesti samakan dengan sipar. Okey, yang ini pula soalan 9. Ini soalan 9, dia suruh nyatakan nilai P dalam penyelesaian persamaan kuadratik ni. Yang ini mesti melibatkan proses pemfaktoran. Disebabkan soalan ni kertas 1, bolehlah faktor melalui kalkulator ya. Boleh guna kalkulator. Boleh guna kalkulator. Okey, cuba cari jawapan soalan ini. Cikgu nak tanya Ariel Daniel 4 PS. Yang mana jawapan pilihan awak? Adakah jawapan B, A, C ataupun D? Ariel Daniel di kelas 4 PS. Ariel? Ini soalan yang dikemukakan. Cikgu nampak 3P kuasa 2 tu duduk di sebelah kanan. Sebutan dia lebih besar daripada 2P kuasa 2. Jadi elok kita ubah kedudukan dia. Kita ambil kedudukan yang di kanan ni ke kiri. Yang di kiri tu cikgu letak di sebelah kanan. Terbaliklah. Kita ambil ni boleh ubah, dia boleh fleksibel. Ambil kedudukan di kanan bawa ke kiri. Sebutan di kiri tu bawa ke kanan. Kemudian sebutan di kanan tu cikgu kembang. 2P kali P, 2P kuasa 2 tolak. 2P kali 1 dapat 2P ya. Tu dia. Kemudian cikgu pindahkan sebutan di sebelah kanan ke kiri. Dapatlah 3P kuasa 2 tolak 5P tambah 2. Tolak 2P kuasa 2 tambah 2P sama dengan sipar.
ambil sebutan di sebelah kanan, kita bawa ke kiri supaya lahir sipar di sebelah kanan. Kemudian kita permudahkan 3P kuasa 2 tolak 2P kuasa 2 dapatlah P kuasa 2. Tolak 5P tambah 2P dapat tolak 3P tambah dengan 2. Boleh ya? Kemudian di sini awak kena lakukan proses pemfaktoran. Oleh kerana soalan ni kertas 1, bolehlah faktor guna kalkulator. Tapi kalau kertas 2 tak boleh sebab pemfaktoran tu perlu ditunjuk dalam kertas jawapan. So yang ini cikgu faktor dapatlah P tolak 1. Faktor yang kedua P tolak 2 sama dengan sipar. Jadi P tolak 1 sama dengan sipar, P dapat 1. Itu jawapan P. Okey, P tolak 2 sebagai sipar, jawapan P yang kedua adalah 2. So P ni jawapan dia 1 dan juga 2. Bila diperhatikan dekat senarai jawapan A, B, C, D, jawapan ni duduk pada jawapan C. Boleh ya? Rasa cikgu tak ada, ni dah jadi familiar lah untuk awak persamaan kuadratik ni. Okey, kita pergi soalan nombor 10. Cikgu nak tanya Nur Nazirah binti Zainal di kelas 4 ES. Yang mana Nur Nazirah yang menjadi pujaan hati awak antara jawapan ABCD? Yang mana satu pernyataan? Yang mana satu? Nur Nazirah 4 ES. Senyap. Nur Samimi Akilah 4 ES. Senyap. Iman Amsar. Iman Amsar? Ya, cikgu. Apa jawapan awak? Yang mana satu pernyataan? Bagus. BCD tu bukan pernyataan kerana dia tidak ada jawapan benar atau palsu. Macam jawapan B tu 4 tambah 5. Kita nak kata benar tak boleh, nak kata palsu pun tak boleh. Dia tidak ada kebenaran di situ. Kalau dia kata 4 tambah 5 sama dengan 1, dia ada jawapan. Jawapan dia palsu. Iaitu adalah pernyataan. Begitu juga dengan C. Kita tak boleh nak nyatakan benar ataupun palsu. Jadi C pun bukan pernyataan. Begitu juga dengan D. Yang itu pun tak boleh nak dikatakan benar ataupun palsu. Jadi yang itu pun bukan pernyataan. Jadi A ni pernyataan sebab kita boleh sebut benar. 3 ialah faktor bagi 30. 30 boleh bahagi dengan 3. Ataupun 3 ni adalah satu nombor dalam senarai faktor 30. Okey? Jadi jawapan A itu benar. Bila kita boleh katakan benar, dia masuk kategori pernyataan. Manakala B, C dan D itu, kita tak boleh nak sebut benar ataupun palsu. Dia masuk kategori bukan pernyataan. Okey, jawapan 10 tu A. Okey, yang ini satu lagi soalan. Ini soalan bukan dalam kertas ujian. Ini soalan sajalah cikgu tambah. Cikgu tambah. Yang mana satu pernyataan? Okey. Iman Amsar, mana satu pernyataan? Iman Amsar? Apa dia? C. Bagus. Jawapan dia C. Sebab kita boleh kata jawapan C ni dalam bentuk palsu. A tak ada jawapan benar ataupun palsu, B pun sama. Jadi C lah jawapan sebab kita boleh kata palsu. Sebab 2 kuasa 3 sepatutnya 8. Dia tulis 6. Jadi lidah kita boleh kata palsu. Jadi C itu masuk kategori pernyataan. D pun sama. Dia tiada jawapan benar ataupun palsu. Okey, ini soalan nombor 11. Dia minta akibat. Yang mana satu jawapan akibat soalan 11? Adakah jawapan dia A, B, C ataupun D? Cikgu berpindah di kelas 4 SS. Cikgu nak tanya Anas Darwis. Darwis, apa jawapan Darwis? 4 SS.
Anas Aiman 4 SS. Oh, senyap. Okey, Devan. Siapa nak jawab ni? Volunteer ni. Cikgu panggil nama pun diam je ni. Siti Zulaika Ahmad Nizam. Yang mana satu jawapan akibat? A, B, C ataupun D? Awak padam jika, awak padam maka, padam jika, padam maka, yang depan sekali itu adalah anti jadian. Yang di belakang sekali itu adalah akibat. So jawapan dia C lah. Sebab soalan minta akibat. So jawapan dia C ya. Yang ini mudah sajalah. Padam jika, padam maka, apa yang ada di hadapan dipanggil anti jadian, apa yang duduk di belakang disebut akibat. Dan soalan tanya akibat. Jadi jawapan dia C ya. Jawapan dia C. Okey, yang ini cikgu bagi satu contoh lah. Untuk soalan tambahan. Jika panjang sisi sebuah segi empat sama ialah 12 cm, maka perimeter segi empat sama itu ialah 48 cm. Nyatakan anti jadian dan akibat bagi implikasi di atas. Awak boleh ambil gambar soalan-soalan tambahan yang cikgu bagi ni. Yang soalan ujian tadi kalau ada kesalahan, betul ke lah pada kertas jawapan yang awak ada tu. So di sini kita padam jika, kita padam maka. So ayat yang depan tu kita panggil anti jadian, salin bulat-bulat. Kalau pelajar bagi jawapan panjang sisi sebuah segi empat sama ialah 12 cm tu terlupa nak ditulis, kosong markah. Jadi pastikan bila awak tulis satu ayat pun jangan ditinggal. Manakala akibat, ambil yang belakang sekali. Itu dia. Itu jawapan akibat lah. Perimeter segi empat sama itu ialah 48 cm. Kalau pelajar tulis perimeter segi empat sama ialah 48 cm, terlupa nak tulis perkataan itu, markah dia kosong. Pastikan awak tulis semua ayat tanpa meninggalkan sebarang ayat. Dan tak boleh tokok tambah. Kalau ditokok tambah pun kita kira kesalahan. Kesilapan. Okey, yang ini soalan 12. Soalan 12 ni soalan agak mudah. Dia tentukan nilai minimum bagi M dan N. Cikgu pergi ke kelas 4 SS. Cikgu nak tanya Nur Aliana Sahira binti Muhammad Rozi. Apa jawapan dia? Jawapan M dan jawapan N. Syaira? Ada tak dalam talian Syaira? Dia mudah saja bila awak nampak 611 ni asas dia M. Asas M ni boleh berlaku. Bila sini 6, bermakna M ni boleh pilih nombor selepas 6. Jadi M ni boleh 7, boleh 8, boleh 9 dan sebagainya. Okey? Sebab 6 di sini. Jadi N mesti lebih daripada 6, barulah nombor ni dalam kategori benar lah. Boleh berlaku. Dekat sini nombor paling besar 4. Jadi N ni mesti besar daripada 4. Besar daripada 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan sebagainya. So jawapan M tadi, nombor paling besar dekat senarai nombor tu 6. Jadi M mesti ambil nombor besar daripada 6. 7, 8, 9. Daripada senarai ni, dia minta nilai M yang minimum. So cikgu pilih 7 lah. Manakala nombor yang kedua ni, nombor paling besar, nombor yang ada dalam senarai 4. Jadi N mesti lebih daripada 4. Lebih daripada 4 bermakna N boleh diterima sebagai 5, 6, 7, 8, 9 dan sebagainya. Dan N paling kecil dalam senarai yang cikgu tulis, N yang paling minimum daripada senarai itu adalah 5. Jadi jawapan M minimum 7, jawapan N minimum 5. So jawapan dia D lah. Ini jawapan nombor 12 ya. Siapa yang buat kesilapan, betulkan pada kertas ujian awak ya. Okey, ini soalan 13. Yang manakah palsu? Iman Amsar, yang mana palsu? Yang mana satu antara A, B, C, D ni Iman Amsar? Yang palsu. Apa dia? D.
B. Okey, B ya. B jawapan yang benar. Betul lah. Jadi jawapan B ya. 6 darab 3, 18. Benar. 60 darab 3 ni 1800. Sepatutnya 180. Jadi yang itu palsu tu. Tapi bila awak tengok diikat dengan perkataan dan, bila ikatan dia dan, jadi seluruh ayat jadi palsu. So jawapan dia B lah. A ni 25 tambah 15 sama dengan 40. Benar. 35 tambah 25 sama dengan 50. Palsu. Sepatutnya 60. Tetapi diikat dengan atau, bila ikatan dia atau, dia jadi benar. Dan soalan tu tanya yang palsu. So jawapan dia B lah. Begitu juga dengan C dan juga D ya. Okey, tengok soalan 14 pula. 14 ni dia nak jawapan dalam asas 8. Kam Puisan. Apa jawapan dia Kam Puisan? 4 PS. C. Tu dia. So, bila dia nak asas 8, kita pastikan keluarkan nombor 8 pada setiap sebutan. Jadi, nombor 8 ada di hadapan, nombor 8 ada di tengah. Tiba-tiba 7 ni tak ada nombor 8. Jadi, awak masukkan di belakang 7 tu, masukkan di belakang 7, 8 berkuasa sifar. Sebab 8 berkuasa sifar, nilai dia 1. 1 darab 7, dapat balik 7 dalam soalan. Kemudian untuk tukar kepada asas 8, kita guna jadual. Guna jadual. Daripada kanan ke kiri, guna jadual. Kemudian tengok soalan, depan 8 kuasa 5 dapat 4. Cari 8 kuasa 5 dekat jadual, letak 4 di bawah dia. Kemudian kita nampak 8 kuasa 3, depan dia 6. Cari 8 kuasa 3, letak 6 di bawah. Kemudian kita nampak 8 kuasa sifar, depan dia 7. Cari 8 kuasa sifar, letak 7 di bawah dia. Yang lain-lain tu tak ada dalam soalan, kita ganti dengan sifar. So jawapan dia 4 sifar, 6 sifar-sifar, 7. Jawapan dia C. Bagus, Kam Puisan. Itu jawapan yang betul ya. Okey, nombor 15 pula. Nombor 15. Ni sama macam soalan tadi lah. Cuma ada sikit kelainan. 3, 4, 2, 0 tu asas dia 5. Sama dengan 5 pi 8 asas dia 9. Jadi soalan 15 ni dia nak pelajar memberikan jawapan P. Cikgu nak tanya TKW 4 AC. Apa jawapannya TKW? D. C ya. Okey. Oleh kerana P tu duduk dalam asas 9, jadi awak kena tukarkan 3, 4, 2, 0 asas 5 tu kepada asas 9. Supaya di kiri asas 9, di kanan asas 9, di kanan asas 9, di kiri asas 9. Baru kita boleh cari P ya. Jadi langkah pertama, tukarkan 3, 4, 2, 0 asas 5 tu jadikan asas 10. Kemudian daripada asas 10 jadikan asas 9. Jadi nak tukar 3, 2, 0 asas 5 tu kepada asas 10, kelazimannya kita guna jadual lah. Jadual. Asas 5 nak tukar asas 10 ni ataupun asas-asas lain lah. Kalau nak tukar asas 10, selain daripada kalkulator, awak boleh tukar menggunakan jadual. Macam cikgu tunjuk. Dan nombor di bawah tu darabkan dengan nombor yang di atas, kemudian tambah 1 demi 1. So dapatlah jawapan 485 asas 10. Nak dijadikan asas 9, kita bahagikan dengan 9. Jadi 9 darab dengan 53. So baki dia 485. 9 darab 53 ni 477. Jadi bila cikgu tolak, baki dia 8. Kemudian 9 kali dengan 5, 45. So baki dia 53 tolak 45, dapat 8. Kemudian 9 kali dengan 0, 0. Baki dia 5 tolak 0, 5. Kemudian daripada bawah naik ke atas. So 3, 4, 2, 0 asas 5 tu, nilai dalam asas 9, 588. 588. Kemudian kita lakukan perbandingan P sebutan yang kedua
So kawan dia dengan sebutan yang kedua. Jadi P jawapan dia 8. So jawapan dia D. Boleh ya? Okey semua Respon sedikit. Okey ke tak okey ni? Okay. Cikgu nak dengar suara ni, senyap je ni. Cikgu nak dengar suara ni, senyap je. Okey, yang ini pula. Yang ini dia minta yang mana satu jawapan untuk kontrapositif. Soalan nombor 16. Cikgu nak tanya Akasha di kelas 4TS. Akasha di kelas 4TS. Apa jawapan dia, Akasha? Akasha? C, cikgu. C. D. D. So jawapan dia C ya. Jawapan dia C. Jawapan dia C. Ni contohlah kalau kita nak bagi kontrapositif ni senang je. Jika ni kita salin, maka ni kita salin, ambil yang belakang ni, awak pindah ke depan, tukar tanda. Itu saja. X sama dengan 8, bila pindah ke depan, tukar jadi X tidak sama dengan 8. Kemudian sama juga yang depan ni, awak pindah ke belakang, tukar tanda. Sama dengan, tukar jadi tak sama dengan. Itulah kontrapositif. Boleh ya? Itu cara mencari kontrapositif. Dia bagi implikasi tu, awak copy jika, copy maka, ambil yang belakang pindah ke depan, tukar tanda. Ambil yang depan pindah ke belakang, tukar tanda. Kalau tanda dia sama dengan, tukar kepada tidak sama dengan. Jadi kalau awak pergi kepada soalan nombor 16 tadi, ini soalan 16 tadi, samalah. Maknanya jika awak salin, maka awak salin K sama dengan 7, pindah ke depan, tukar jadi tak sama dengan 7. K kuasa 3 sama dengan 3/4/3 ni, pindah ke belakang, tukar sama dengan kepada tak sama dengan. Jawapan dia C. Boleh ya? Boleh Akasha? Itu kaedah mencari kontrapositif. Okey. Ada yang masuk ke? Oh, tak ada. Tolong panggil kawan-kawan ni. Cikgu nampak baru ada 73 orang ni. Sepatutnya 100 orang. Okey. Okey, yang ini soalan ni dia minta yang adakah pernyataan yang diberi ni benar ataupun palsu. Ini soalan tambahan. Soalan tambahan. Okey, cikgu nak tanya Supi Ayu 4TS. Supi, benar ke palsu? Ya. Benar ke palsu? Benar ke palsu? Benar kot. Benar kot. Benar. Okey. Jika 5 kecil daripada X, maka negatif 5 kecil daripada negatif X. Okey. Jadi dekat sini, kalau kita nak sebut sama ada benar ataupun palsu, awak pilih nilai X satu nombor yang depan tu memberi kebenaran. 5 kecil daripada X, cikgu pilih X ni 6 lah. Kalau cikgu pilih X sama dengan 6, 5 kecil daripada 6, betul lah tu. X cikgu ganti dengan 6, betul lah tu Supi Ayu. Kemudian X yang cikgu dah pilih tu, cikgu ganti kat belakang. X yang cikgu dah pilih tu, cikgu tukar kat belakang ni. Jadi X di belakang ni cikgu tukar dengan 6. Jadi bila cikgu ganti X tu dengan 6, awak dapati negatif 5 kecil daripada negatif 6. Supi Ayu, negatif 5 kecil daripada negatif 6 ni benar ke palsu? Palsu. Jawapan dia palsu. Itu kaedah kita nak declare sama ada benar ataupun palsu. Jadi maknanya cerita di hadapan tu, awak pilih satu nombor yang boleh menyebabkan kebenaran berlaku di hadapan. Jadi cikgu pilih X dengan 6 lah. Jadi bila cikgu ganti dekat belakang, dia jadi palsu lah. Negatif 5 kecil daripada negatif 6, itu adalah keterangan palsu.
Okey, soalan 17. Cikgu nak tanya Muhammad Irfan 4TS. Apa jawapan dia Muhammad Irfan? 4TS. Dia minta nilai M dan juga nilai N. Ini operasi tolak. Operasi penolakan dalam asas 2. Biasanya M dan N ni kita guna kaedah perbandingan sajalah untuk cari jawapan. Muhammad Irfan, apa jawapan dia Muhammad Irfan? Apa jawapan? Apa jawapan Muhammad Irfan? Imsar. Iman Amsar, apa jawapan? Kita tolak macam biasa. Kalau awak nak tolak guna kalkulator pun boleh. 1 tolak 1, kosong. Sipar. 0 tolak 1 tak boleh. Pinjam daripada sebelah. Oleh kerana asas 2, bila pinjam 2. 1 tu pinjam, tinggal nombor di belakang 1, iaitu sipar. 2 tambah 0, 2. 2 tolak 1, dapat 1. 0 tolak 0, dapat 0. 1 tolak 1, 0. 0 tolak 1 tak boleh. 0 kecil, 1 besar. Pinjam daripada sebelah. Bila pinjam, 2. Dan 1 tu bila cikgu pinjam, tinggal nombor di belakang 1, iaitu sipar. Dan 2 tambah 0, 2. 2 tolak 1, 1. 0 tidak ada apa turun ke bawah. 1 pun tidak ada apa-apa turun ke bawah. Ini yang cikgu dapat. Kemudian, sebutan yang duduk di sebelah kanan tu, awak letakkan dia di sebelah bawah. Macam itu. Lepas tu, lakukan proses perbandingan. Jadi, M ni, kawan dia kalau awak tengok ke atas, kawan dia 1. N pula, kalau awak tengok ke atas, kawan dia pun 1. So, jawapan M 1, jawapan N pun 1. So, jawapan dia D. Boleh ya? Boleh faham kan? Ini kaedah yang cikgu tunjuk lah. Guna kaedah manual lah. Dan jawapan tu kita dapat melalui proses perbandingan. Jadi kalau soalan ni duduk di kertas 2, kena buat beginilah. Kita tunjuk guna proses perbandingan. Okey, soalan nombor 18 pula. Antara berikut, yang manakah pernyataan palsu? Jadi awak tengok, di sini ada perkataan yang diguna perkataan semua, kemudian ada perkataan sebilangan, ada penggunaan atau. Jadi hati-hatilah. Okey, cikgu nak tanya Rauzatul Hana di kelas 4TS. Yang mana pilihan jawapan awak? Rauzatul Hana 4TS. Yang mana palsu? Siti Aminah bantu. Siti Aminah di kelas 4TS. Okey. Jawapan A ya. Jawapan A tu kurang tepat. Jawapan A tu awak kena baca satu-satu. 4 ialah faktor bagi 20 benar. 8 ialah faktor bagi 20 palsu. Dia guna perkataan atau. Jadi A tu jadi benar. Jadi soalan nak yang palsu. B pula, semua nombor perdana mempunyai 2 faktor sahaja. Betul. Nombor 1 dan nombor diri sendiri. Nombor dia sendirilah. Kemudian C ni 1 ialah faktor bagi semua integer. Benar.
Tapi bila awak baca D ni, sebilangan poligon mempunyai hasil tambah sudut peluaran 360. D adalah palsu. Sebab semua sudut luar dalam apa sahaja poligon, nilai hasil tambah dia mesti 360. Jadi, kenapa jawapan D ni jadi palsu? Sebab dia guna perkataan sebilangan. So, yang palsu di sini adalah D. Ya. D lah jawapan nombor 18. Boleh ya? Boleh faham lah? Itu dia. Boleh Siti Aminah? Boleh Siti Aminah? Boleh, boleh. Okey. Okey, nombor 19 pula. Cikgu nak tanya Nordini Firzanah. Yang mana satu jawapan? Cuba tengok. Soalan ni dia minta apa ni? Soalan minta apa? Jika 4 ialah nombor ganjil, maka 4 tidak boleh dibagi tepat dengan 2. Saya jawab B. Saya tu siapa? Lupa nama dah. B ni Yang ni cikgu. dia nak kontra positif. Siapa yang jawab ni? Siapa nama? Lupa je. Dini cikgu. Okey, Dini. Dini awak jawab apa Dini? Saya jawab B. B betul, bagus. So soalan ni dia minta kontra positif. So nak cari kontra positif jika tu kita salin. So yang belakang ni bawakan, maka pun cikgu salin. Kemudian yang belakang ni pindah ke depan. Tukar tanda lah. Kalau tidak boleh, tukar kepada boleh. Tidak tu kita padam. Kontra positif dia terbalik. Cuma tukar tanda, tidak boleh, jadikan boleh. Tidak tu cikgu padam. Kemudian yang depan ni pula, yang depan ni cikgu pindah ke belakang. 4 ialah nombor ganjil. 4 ialah nombor ganjil, tukar kepada bukan nombor ganjil. Itu dia. Tapi jawapan ni tak ada. Bila tak ada, bukan nombor ganjil ni sama makna dengan nombor genap lah. Bukan nombor ganjil, samalah maksud nombor genap. Jadi jawapan dia, jika 4 boleh dibagi tepat dengan 2, maka 4 ialah nombor genap. Jawapan dia B. Kadang-kadang kena buat begini untuk menentukan jawapan. Jadi kontra positif ni, dia kontra kepada apa yang ada lah. Kaedah dia macam kita cari akas, cuma akas ni kita salin bulat-bulat, kontra positif ni kita tukar ayat dia. Kalau tidak boleh, kita jadikan boleh. Nombor ganjil, kita jadikan bukan nombor ganjil. Ataupun seerti dengan dia, nombor genap. Okey, yang ini kita nak tentukan pintasan. Pintasan senang sajalah. Ini cikgu bagi contoh, yang tak ada X. Jadi pintasan Y ni, yang tak ada X, 8 lah. Jadi jawapan dia 8. Yang ini yang tak ada X, negatif 7. Jadi pintasan Y dia, negatif 7. Cari yang tak ada X. Yang ini jangan awak ambil negatif 4 lah. So yang depan ni kena kembang dahulu. Kembangkan dahulu yang depan ni. So kemudian kita permudahkan. Okey. Yang tak ada X, 11. Jadi pintasan Y adalah 11. 11. Yang ini pula dalam bentuk fungsi. Yang tak ada X, negatif 6. So pintasan Fx adalah negatif 6. Okey. Boleh ya? Ini kaedah mencari pintasan Y ataupun pintasan Fx. Kenapa cikgu bagi maklumat ini? Dia ada kena mengena dengan soalan nombor 20. Nombor 20. Jika pintasan Y bagi fungsi kuadratik Fx sama dengan X tambah 1 kuasa 2 tambah H ialah negatif 3, tentukan nilai H. Adakah jawapan dia A, B, C ataupun D? So, bantu cikgu sini. Liang Xiao Zuan, 4AC. Liang Xiao Zuan, apa jawapan dia? Apa jawapan? A ya. Okey, bagus. Kita cuba. Jadi, mula-mula sekali awak kembang dahulu. Jangan sebut pintasan Fx ni H. Pintasan Y dia H. Jadi, sebab sini ada kuasa 2, awak darab 2 kali. Kemudian awak kembangkan.
Jadi bila awak kembang dapat seperti yang cikgu tunjuk ni, kemudian awak permudah kan. Jadi ambil sebutan di belakang ni yang tak ada H tu. Ni sepatutnya X lah, minta maaf ni. Jadi cikgu kembang sepatutnya X, cikgu tulis H di sini ya. 1X tambah 1X dapatlah 2X. Betul kan ya? Jadi yang belakang ni kita sebut sebagai pintasan Y. Pintasan Y dia 1 tambah H. So dekat fungsi kuadratik ni tolong betulkan ya. 1X tambah 1X. So jawapan dia tolong tulis 2X ya. Jadi yang belakang ni tak ada X disebut sebagai pintasan Y. Dan pintasan Y yang diberi dalam soalan adalah negatif 3. Dua cerita yang sama, dua jawapan diijab kabul. Jadi ambil dua jawapan ni kita kawinkan dia. Jawapan di atas kawinkan dengan jawapan di bawah. Pindah satu ke sebelah kanan jadi tolak. So H adalah negatif 4. Bagus ya. Yang Zauzuan, jawapan dia A. Jawapan dia A ya. Jawapan A ya. Bagus. A adalah jawapan yang betul lah. Jawapan dia adalah pintasan Y dia ataupun nilai H dia adalah negatif 4. Jawapan dia A. Lupa cikgu nak bulat A ni. Okey, kita pergi soalan 21. Ini soalan persamaan kuadratik. Cikgu nak tanya Marsha Nurhana 4AC. Apa jawapan dia Marsha Nurhana? Yang mana satu nilai X? Adakah jawapan dia A, B, C ataupun D? Boleh guna kaedah cuba jaya ataupun guna kaedah pemfaktoran. D, cikgu. Jawapan dia D. Okey. So dekat sini awak nampak pecahan dia 12 per X. X tu dia mengganggukan persamaan kuadratik ni. Jadi cikgu hapuskan X di sini. Cikgu darab setiap sebutan dengan X. Jadi darab di hadapan ni X kali X, X kuasa 2. X kali 7 dapat 7X. X kali dengan 12 per X, X tu mati tinggal 12. Tu. Kemudian kita bawa 7X dan 12 ke sebelah kiri ya. Kita nak jadikan bentuk arm di situ. Lahirlah sipar di sebelah kanan ya. Kemudian kita lakukan proses faktor. Ni X tolak 4, X tolak 3 sama dengan sipar. X tolak 4 sama dengan sipar, X dapat 4. Jadi jawapan dia 4. Jawapan dia D lah. Jawapan lain bukan 4. Tak ada 4. Kalau tak cari D, tak cari jawapan yang kedua pun dah dapat jawapan D ya. Kemudian kita ambil sebutan yang kedua, X tolak 3 sebagai sipar, X dapat 3. So jawapan X adalah 4 dan 3. Jawapan dia D ya. Jawapan dia D. Okey, ini soalan 22. Soalan 22. Cikgu nak tanya Serinat 4AC. Apa jawapan dia Serinat 4AC? Yang mana satu nilai N? Serinat? Ini soalan ni ada dua garis lurus, dua lengkungan, satu lengkungan, satu garis lurus bersilang pada titik MN. Kemudian soalan tu dia nak yang mana satu nilai N? Adakah jawapan dia A, B, C ataupun D? Jadi satu lengkungan bersilang dengan satu garis lurus pada titik MN. Dan M dan N dalam keadaan integer positif. Cari nilai N. Yang mana satu Serinat yang jadi pilihan hati awak? C. Mana satu Serinat? C 5. Apa dia? C. C ya. Kita cuba tengok. Jawapan C yang dipilih oleh Serinat. Jadi Y sama dengan negatif X tambah 7. Kita boleh katakan dia mesti lalulah koordinat MN. Jadi X tukar dengan M, Y tukar dengan N. Jadi Y tukar dengan N, X tukar dengan M. Kemudian cikgu bawa M ni ke kiri, dapatlah N tambah M sama dengan 7. Kemudian cikgu jadikan M sebagai subjek. Jadi M adalah 7 tolak N. Kita namakan dia persamaan 1.
Dan persamaan kuadratik Y sama dengan 9 tolak X kuasa 2 juga mesti melalui titik MN. Sebab titik MN tu merupakan titik persilangan di antara garis lengkung dengan garis lurus. Bermakna titik tu akan lalu pada kedua-dua tu. So di sini X tukar dengan M, Y tukar dengan N, Y tukar dengan N, X tukar dengan M. Okey. Cikgu namakan sebagai persamaan yang kedua. Kemudian cikgu ambil persamaan satu ni, cikgu gantikan dalam persamaan yang kedua. Jadi M yang ada dekat persamaan yang kedua ni, cikgu ganti dengan 7 tolak N. Cikgu ganti M tu dengan 7 tolak N. Kemudian cikgu kembang, hati-hati ni bila nak kembang 7 tolak N ni perlu berhati-hati. Jadi kita kembang ni berhati-hati, kurungan tu jaga elok-elok. Jadi bila kita kembang, pastikan kembang dalam kurungan. Okey. Jadi kurungan tu bila cikgu kembang dapatlah 49 tolak 14N tambah N kuasa 2. Kemudian cikgu bukakan kurungan, dapat seperti itulah. 9 tolak 49 tambah 14N tolak N kuasa 2. Kemudian sebutan yang ada di sebelah kanan ni, cikgu bawa ke sebelah kiri. Cikgu bawa ke sebelah kiri. Kemudian cikgu permudahkan, dapatlah N kuasa 2 tolak 13N tambah 40. Dan daripada sini, cikgu lakukan proses pemfaktoran. So, dapatlah faktor pertama, N tolak 5. Faktor yang kedua, N tolak 8. Jadi, N tolak 5 sebagai kosong, N dapat 5. N tolak 8 ni sebagai kosong, N dapat 8. So, jawapan 8 ni kita tolak. Ditolak. Kenapa ditolak? Cuba masukkan 8 di persamaan 1. Jadi kalau 8 yang cikgu ganti kat persamaan 1, cikgu dapatlah M sama dengan 7 tolak 8. Jadi jawapan M cikgu dapat negatif 1. Bila baca soalan, dia sebut M dan N dalam keadaan integer positif. Jadi N sama dengan 8 tak boleh diterima. Sebab kalau kita terima, mengakibatkan jawapan M tu lahir sebagai jawapan yang negatif. Tak bersesuaian dengan arahan dalam soalan. Jadi soalan ini jawapan N diterima sebagai 5 sahaja. So jawapan dia C. Faham? Kenapa jawapan N sama dengan 8 tak diterima? Boleh ya? Sebab bila awak ganti dekat persamaan 1, M akan melahirkan jawapan negatif 1. Sedangkan dalam soalan mengatakan M dan N dalam keadaan integer positif. Jadi kita kena akur dengan arahan dalam soalan. Okey, ini jawapan nombor 22. Boleh Serinat? Serinat pun pilih jawapan 5 tadi. Bagus. Jawapan yang betul. Okey, ini soalan 23. Cikgu nak tanya Lau Sen Huan. Apa jawapan Lau Sen Huan? Ya, cikgu. Apa jawapan? Yang mana satu jawapan awak nak pilih? A, B, C ataupun D? D. Itu dia. Okay. Diberi bahawa hasil darab dua nombor positif yang berturutan. Berturutan bermakna nombor sebelah lah. Kalau cikgu pilih 3, nombor sebelah dia 4. Kalau cikgu pilih 10, nombor sebelah dia 11. Kalau cikgu pilih 21, nombor sebelah dia 22. Dan bila kita darab, jawapan dia melahirkan 24. Jadi contoh di sini, katakan nombor berturutan tu cikgu ambil 3 dengan 4. Jadi kalau 3 tu, 3, 4 ni nombor berturutan. Cikgu ambil 3. 4 ni cikgu tukar dengan 3 tambah 1. Boleh lah. Sebab 3 tambah 1 dapat 4 balik. Kemudian 3 tu cikgu tukar dengan satu huruf N. Katakan 3 tu cikgu tukar dengan N. Jadi yang kedua tu dia akan jadi N tambah 1. Kemudian kedua-dua dia cikgu darab. N dengan N tambah 1 tu cikgu darab. Kemudian cikgu samakan dengan nilai yang diberi 24. Tu dia. Kemudian cikgu kembang sebelah kiri, dapatlah N kuasa 2 tambah N. Sama dengan 24. Bawa 24 tu ke kiri, dapatlah N kuasa 2 tambah N tolak 24 sama dengan C par. Jawapan dia D. Betul, bagus. Lau Seng Wan. Awak memilih jawapan yang betul. So, jawapan dia D ya. Okey, kita pergi soalan 24.
Abraham Yoji. Ini soalan 24, 4 kelas 4 AC Abraham Yoji. Yang mana nilai K yang awak nak pilih? Yoji? Yoji ada tak dalam talian? Ada je. Tu dia. Yang mana awak nak pilih Yoji? Antara A, B, C, D tu. Yang mana nilai K yang harus dipilih? Sebelah kiri itu Yoji, dia masuk dalam kategori asas 10. Kalau tak kelihatan bermakna asas 10. Di sebelah kanan tu dalam asas 9. Maknanya awak kena tukar sebelah kanan tu asas 9 kepada asas 10. Supaya kiri dan kanan kedua-duanya asas 10. Baru K boleh dipilih lah. Okey. Apa Yoji? K yang awak nak pilih? Mana satu? Ikut kira-kira saya rasa C lah. Apa dia? C. C. Tu dia. Okey, 9K tu, 9 tu tak ada kuasa. Cikgu letak 1 lah. Kalau nombor tu tak kelihatan kuasa dia, benarkan 1 sebagai kuasa. Kemudian kalau awak tengok dua nombor yang depan ni, 9 duduk di belakang. Sedangkan dekat sini 9 duduk di hadapan. Jadi kita ubah, bawa K ke depan, 901 tu bawa ke belakang. Susun baliklah. Dan sebutan di kiri ni dalam keadaan asas 10, sebutan di kanan tu dalam keadaan asas 9. Jadi awak tukar sebutan asas 9 dekat kanan ni jadi asas 10. Jadi nak tukar kita guna jadual. Macam tu. Ni. Okey. Kemudian yang di kiri tu memang dalam asas 10. Jadi kita masukkan dalam jadual. 2 darab 9 kuasa 4, cari 9 kuasa 4, letak 2 di bawah dia. Okey. Letak 2 di bawah dia. 4 darab 9 kuasa 2, cari 9 kuasa 2, letak 4 di bawah dia. Okey. Kemudian K darab 9 kuasa 1, cari 9 berkuasa 1, letak K di bawah dia. Yang lain-lain tak kelihatan, tukar dengan kosong. Soalan minta K, jadi awak nampak K, apa kawan dia? Kawan dia dekat atas. Itulah nilai K. So jawapan dia C. Boleh ya? Ini kaedah cikgu lah. Kalau awak nak guna kaedah awak sendiri pun boleh. Yang pasti jawapan dia masih 3. Jangan dapat jawapan lain pula ya. Ini kaedah cikgu. Boleh Yuji? Faham tak ni? Faham cikgu, faham. Okey, bagus. Okey, kita pergi nombor 25. Ini soalan mudah lah. Dia nak digit 3 tu dalam asas 10. Berapa nilai digit 3 dalam asas 10? Akmal Haris, 4 AC. Akmal? Berapa nilai digit 3 tu dalam asas 10? Ada Akmal? Ataupun cikgu tanya Wardati Pakihah, 4 AC. Ya cikgu. Apa jawapan? B. Okey. Jadi kalau nak tukar nombor 3 tu kepada asas 10, senang sahaja. Kita guna jadual. Bila asas dia 4, dalam jadual tu guna nombor 4. Ni. Lepas tu masukkan nombor tu dekat bawah dia. So kemudian cari nombor 3, darabkan dengan nombor yang di atas. Dia nak nombor 3 tu dalam asas 10. Cari nombor 3, darabkan dengan nombor yang di atas. So dapatlah 3 darab dengan 4 berkuasa 2. 4 berkuasa 2 ni 16. 16 darab 3, 48. So jawapan dia B ya. Jawapan B. Boleh ya? Wardati Pakihah, boleh? Boleh sir. Boleh. Simple lah. Okey, soalan 26. Ini sekali lagi soalan diulang-ulang. Dia minta pernyataan. Pernyataan. Apa jawapan dia Muhammad Darwis Hakim? 4 AC. Darwis. Okey, cikgu tanya Jaya Surya. Jaya Surya? 4 AC?
Yang mana satu pernyataan? Okey, bantu. C. Okey, apa jawapan? C. C ya. Sebab C ni kita boleh kata sebagai palsu. 1011 tu adalah asas 10. 460 pun asas 10. Nombor tu memang tak samalah. Jadi dia dalam keadaan pernyataan palsu. Bila kita boleh sebut palsu ataupun kita boleh sebut benar, dia adalah masuk kategori pernyataan. So jawapan dia C ya. Manakala A, B dan D itu bukan pernyataan. Sebab kita tak boleh nak kata benar atau palsu. So jawapan dia C ya. Okey, nombor 27. Cikgu nak tanya Eugene. Eugene tak Eugene? Eugene Chanli Hin. Tak maaf kalau sebutan cikgu sebut tak over betul lah sebutan. Atau C. Eugene, apa jawapan awak? Eugene? Dia nak contoh penyangkal. Tadi cikgu dengar jawapan C ya. Kita cuba tengok contoh penyangkal ni opposite direction. Cuba baca soalan. Hasil tambah 2 integer adalah sentiasa positif. Jadi kalau penyangkal, tukar positif jadi negatif. Penyangkal. Jadi dia berbunyilah hasil tambah 2 integer adalah sentiasa negatif. So jawapan yang patut dipilih C lah. Orang nampak kan negatif 25 tambah 10 melahirkan jawapan negatif. Sama dengan arahan di atas lah. Hasil tambah 2 integer adalah sentiasa negatif. Manakala A, B dan D jawapan dia positif. Kita tak terima lah. Okey, 28. Siti Umairah Aisyah di kelas 4 AC, yang mana jawapan kesimpulan membentuk hujah induktif yang kuat? Apa jawapannya Siti Umairah Aisyah? A. Apa dia? Apa jawapan? A kot. Kena confident ni, tak mau kod-kod. Mana satu jawapan awak nak pilih? Confident. Tengok maklumat yang diberi Siti Aisyah. Jawapan A tu betul Nombor 3 tu diulang. 3 tu cikgu salin. Kemudian kosong. Lepas tu awak tengok kuasa dia berbeza-beza. Kuasa dia 0, 1, 2, 3. Bila kuasa dia berbeza-beza, awak tukar dengan N. Jadi jawapan dia 3 berkuasa N. Dan bila awak melihat jawapan A, B, C, D 3 berkuasa N duduk pada jawapan A dengan B Jadi C dengan D confirm bukan jawapan. Kemudian untuk tentukan senarai jawapan untuk N pula, tengok apa yang ada dalam tu. Jadi kita nampak dia bermula dengan sifar. Sifar 1, 2, 3. Jadi N adalah sifar 1, 2, 3 ... So jawapan dia A. Bagus. Jawapan dia A. Okey, 29. Ini soalan 29. Dia minta jawapan kesimpulan. Harsini Kumaravel, 4 PS. Apa jawapan dia Harsini? Okey, cikgu tanya Kisyanika Kancan. Ada? D. Ada. Apa jawapan? D. D. Ya. Okey. D awak pilih. Cuba tengok jawapan. Ini saya dah ajar sebelum ni. Langkah pertama sekali nak cari jawapan, padam jika, padam maka. Langkah yang kedua, awak padam benda yang diulang. Awak nampak N dengan N tu berulang, padam ni. So cikgu padam perkataan nombor genap. Ialah nombor genap. Ialah nombor genap berulang. Cikgu padam ialah nombor genap. Cikgu ulang baliklah. Okey, ialah nombor genap ni berulang. Padam di atas, padam di bawah. N dengan N pun berulang.
N dengan N pun berulang. Padam N di atas, padam N di bawah. Kuasa 2 pun berulang. Nampak tak kuasa 2 ni? Ada pada premis 1, kuasa 2 pun ada pada premis yang kedua. Kuasa 2 pun berulang. Padam di atas, padam di bawah. So yang tertinggal, inilah jawapannya. So yang tertinggal 7 bukan nombor genap. So jawapan dia adalah 7 bukan nombor genap. Jadi bila awak tengok sini, tak ada jawapan. Ada. 7 bukan nombor genap. Jawapan dia adalah B ya. Jawapan dia B ya. Awak jangan tukar 7 bukan nombor genap, awak tukar 7 ialah nombor ganja. Tak bolehlah begitu sebab jawapan dia ada. Jawapan dia ada dekat senarai B tu. Jawapan dia ada dekat B ya. Okey, ini soalan 30. Kita nak cari koordinat titik maksimum. Okey, cikgu nak tanya 4 PS ke Yongle. Apa jawapannya ke Yongle? Apa jawapannya ke Yongle? A ya. Bagus. So, kita nak cari koordinat titik maksimum. So, cikgu letak formula ARM tu di bawah. Kemudian kita tentukan A, B dan C. A negatif 4, B 24, C negatif 11. Kemudian dia minta koordinat titik maksimum. Bermakna kita kena cari X dengan Y lah. Koordinat mesti ada X, mesti ada Y ya. Dan untuk cari X di hadapan ni nak cari, ingat formula. X adalah negatif B bahagi 2A. Ingat formula. Ni formula untuk cari X. Kemudian B ganti 24, A ganti dengan negatif 4. So bila awak kira di sini, dapatlah X jawapan dia 3. Jadi X depan ni cikgu ganti dengan 3. Kemudian nak cari Y pula, Y pun ada formula. Y adalah C tolak B kuasa 2 bahagi 4A. Ini formula untuk Y ya. Jadi awak kena ingat formula X dengan Y ni. Senanglah. Kemudian C ganti dengan negatif 11, B ganti dengan 24, A ganti dengan negatif 4. Kemudian dapatlah negatif 11 tambah 36. Negatif 11 tambah 36, jawapan Y adalah 25. So gantilah Y itu dengan 25. Jadi bila kita tengok senarai A, B, C, D, jawapan dia berada pada jawapan A. Jadi 30 tu jawapan dia A. Jadi tamatlah bahagian A. Bahagian A dah tamat ya. Okey, ada 77 orang di talian ya. Okey, kita pergi pula di bahagian B. Bahagian B ni. Okey. Cantik ya pemandangan di sawah padi. Di waktu petang. Okey, ini soalan nombor 1. 4 markah. Soalan 1 di bahagian B. Dan biasanya kita akan darab silang lah. So 3X kita darab dengan 5X tolak 4. Letak di kiri. 4 darab X tolak 1. Letak di kanan. Itu kaedah dia. Sebab awak nampak jelas 3X dengan 5X ni kalau darab dapat 15X kuasa 2. Elok yang berkuasa 2 tu letak dekat kiri. Yang tak ada kuasa 2 biar di kanan. Kemudian cikgu kembangkan sebutan di kiri. Dapatlah 15X kuasa 2 tolak 12X. Kemudian sebutan di kanan ni cikgu kembang. Dapatlah 4X tolak 4. Kemudian cikgu bawa 4X dan 4 ni ke kiri. Dapatlah tolak 4X tambah 4. Kemudian cikgu permudahkan 15X kuasa 2. Tolak 12X tolak 4X dapat tolak 16X tambah 4. Di sini layak menerima 1 markah. Okey ya. Ini bagaimana cikgu bagi markah lah untuk bahagian B ya. Kemudian cikgu lakukan proses pemfaktoran. Faktor pertama 3X tolak 2. Faktor yang kedua 5X tolak 2. Sama dengan sifar. Layak mendapat markah yang kedua. Dah ada 2 markah tu. Kemudian 3X tolak 2 sebagai sifar. 3X sama dengan 2.
X sama dengan 2/3. So jawapan ni 1 markah. Yang kedua pula, 5X tolak 2 sebagai sifar. 5X sama dengan 2. X dapat 2/5. 1 lagi markah. Tolong betulkan anak-anak. Siapa yang buat kesilapan pada kertas ujian tu, tolong betulkan. Salin apa yang cikgu tunjuk ni. Kemudian awak betulkan kesalahan yang dibuat. Okey ya. Cikgu rasa kertas ujian masih ada di tangan awak. Sebab yang ada dekat cikgu tu yang awak scan ataupun yang awak WhatsApp pada cikgu. Okey, ini cikgu nak tunjuk kesalahan lah. Okey. So di peringkat ini layak mendapat 1 markah. Kemudian tertinggal pemfaktoran. Maknanya pelajar ni guna kalkulator. Faktor tak ditunjuk. Faktor tak ditunjuk. Ada pelajar buat begini. Dia daripada bentuk am tu, terus tekan kalkulator dan terus bagi jawapan. Faktor tak diberi. Dan jawapan yang diberi itu didapati betul. Jadi cikgu tulis dilihat. DL. Markah tak diberi. Kemudian pelajar tulis pula yang kedua tu, dapat jawapan yang benar. Jawapan dia betul. Juga cikgu tulis dilihat. Jadi kalau faktor tak ditulis sebagai jawapan, hilang 3 markah walaupun jawapan dia kedua-duanya betul. Jadi pastikan persamaan kuadrat ini tolong tunjuk pemfaktoran. Kalau tidak awak hilang markah. Hilang markah walaupun jawapan dia benar. Ini pelajar ni, dia bagi jawapan benar, cuma pemfaktoran dia tak tulis dalam kertas jawapan. Maknanya pelajar ni 100% menggunakan kalkulator. Boleh tu boleh, tapi jangan lupa bila awak guna kalkulator, pemfaktoran tu kena tulis dalam jawapan. Baru layak diberi markah penuh. Okey, contoh yang ketiga pula. So bentuk arm ni betul. 1 markah. Kemudian pemfaktoran ni betul. Betul pemfaktoran. 1 lagi markah. Kemudian 3X tolak 2 sama dengan 0. 3X sama dengan 2. X sama dengan X kuasa 1. Ada pelajar buat begini. X kuasa 1 sama dengan 2/3. Kita terima. 1 markah. Kemudian ada pelajar dia guna kalkulator ni, dia tulis X kuasa 2 sama dengan 2/5. Kuasa 2 tu ganggu. Bila ada kuasa 2 tu, so di sini markah dia sifar. Sebab X kuasa 2 ni, jawapan dia 2/5. Jadi kalau X yang sebenar, jawapan dia dah tentulah punca kuasa 2, 2/5. Jadi kalau pelajar berhenti pada X kuasa 2 ni, sebab dia tengok apa yang tertulis di kalkulator. So dia salin, dia hilang 1 markah. So daripada sini dapatlah 3 daripada 4 markah. Hilang 1 markah. X kuasa 1 tak apa, sebab X kuasa 1 ni, kalau cikgu selesaikan balik, dapatlah X. Jadi kita terima 2/3 sebagai jawapan. Tapi X kuasa 2 ni, maksud dia lain tu. Dia bukan 2/5 sebagai jawapan X. Jawapan X dia akan jadi punca kuasa 2, 2/5. Jadi jaga, jangan tulis X kuasa 2 pada jawapan akhir. Jawapan tu tak diterima. Ramai yang buat begitu. So yang ini 1 markah. Ini contoh seterusnya. Contoh jawapan yang cikgu lihat dah daripada apa yang pelajar tulis. Okey, yang ini dia bagi dalam bentuk easy math. Easy math kita tak terima sebagai faktor. Easy math ni kita tak terima sebagai faktor. Jadi sepatutnya 3X tolak 2, dia tulis X tolak 2/3. Kosong markah. Kemudian keluar jawapan betul. Jawapan betul, dilihat. Dilihat. Jangan buat Jangan tulis pemfaktoran tu dalam bentuk easy math ataupun jawapan faktor tu dalam pecahan. Macam cikgu tunjuk tu. Kalau awak buat begini, awak hanya dapat 1 daripada 4 markah. Ada pelajar buat begini Jadi berhati-hati. Jangan buat macam ini. Okey, contoh seterusnya. 1 markah. Yang ini dia guna koma. Nampak koma? Kalau awak guna koma, yang ini tak betul. Ada koma. Kalau darab, boleh. Kalau darab kita terima, kalau dot pun kita terima. Tapi kalau tak tanda koma di situ, kosong markah. Dan lahir jawapan yang betul. Jawapan yang betul pun kita tulis dilihat. Jadi hati-hati Hati-hati jangan letak koma di antara 2 pemfaktoran. Letak dot boleh, letak darab boleh. Yang lebih baik jangan letak apa-apa. Ikut macam cikgu tunjuk yang mula-mula tadi
Okey, ini soalan tambahan. Cuba cari jawapan ni. Baca sekejap, cari jawapan. Ini soalan tambahan. Rajah 2 menunjukkan sekeping kad perniagaan berbentuk segi empat tepat. Lebar kad itu adalah 3 cm, kurang daripada panjangnya. Jadi cikgu dah bagi gambar. Jadi kalau panjang dia X, lebar dia kurang 3 cm. Bermakna lebar dia adalah X tolak 3. Kemudian luas dah tentu panjang kali lebar. Jadi luas dia panjang kali lebar. Dan awak samakan dengan nilai luas yang diberi 40. Tu dia. Kemudian cikgu lakukan proses pemfaktoran. Cikgu kembangkan dahulu. Cikgu kembang. Ini satu markah. Cikgu kembang. Kemudian cikgu bawa 40 ke kiri. Dapatlah bentuk arm dia. Satu markah di situ. Kemudian cikgu lakukan proses pemfaktoran. Dapatlah X tolak 8 faktor pertama, X tambah 5 faktor yang kedua. Kemudian X tolak 8 sebagai kosong, X dapatlah 8. Inilah jawapan dia. Yang kedua jangan ambil ya, sebab X tambah 5 sebagai kosong, X dapat negatif 5. Negatif 5 tak boleh mewakili panjang. Dan juga lebar. Negatif tak boleh panjang, lebar, tinggi, tak boleh negatif. Isi padu dan luas pun tak boleh negatif. Okey, ini soalan seterusnya. Ini soalan tambahan juga. Suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus. Diberi bahawa laju zarah itu T saat. Selepas meninggalkan titik O, ialah V sama dengan negatif 2T kuasa 2 tolak 5T tambah 12. Bilakah zarah itu berhenti? Siapa tahu apa maksud berhenti? Siapa tahu? Li Joyi, apa makna berhenti? Stop. Apa makna stop? Li Joyi? Ya, cikgu. Apa maksud berhenti? Stop. 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 Kosong. Kosong ah. Apa kosong? Apa kosong ah? Kosong tu betul. Apa yang kosong? Bila stop ni apa yang kosong? Dia punya velocity ataupun halaju dia kosong. Velocity ni simbol dia V ya. V adalah simbol untuk velocity. Jadi halaju adalah kosong. Macam awak bawa kereta lah, bila awak dah berhenti kereta, kereta tak bergerak, halaju dia tak adalah, halaju dia kosong. Awak bawa motosikal, awak pergi ke bandar, lepas tu awak letak motosikal di tempat parking, jadi motosikal tu dalam keadaan berhenti. Motosikal tu tak bergerak, jadi halaju untuk motosikal tu adalah kosong. Jadi halaju ni, velocity, simbol dia V. Jadi V yang ada dalam persamaan ni, awak tolong tukar dengan sifar. Tukar V tu dengan kosong. Kemudian bawa sebutan dekat sebelah kanan ni ke kiri. Cikgu bawa. Ataupun cikgu darab dengan negatif pun boleh. Kemudian cikgu lakukan proses pemfaktoran. Dapatlah 2T tolak 3. T tambah 4. So 2T tolak 3 sebagai sifar. T adalah 3/2. T tambah 4 sebagai sifar. T adalah negatif 4. T itu apa? T itu bukan huruf T. T itu time. Ataupun masa. Bila dia kata bilakah zarah, bila itu menunjukkan masa. Jadi dia nak T. Jadi T yang kita terima adalah 3/2. T pun tak boleh dalam keadaan negatif. T ni adalah masa, bukan huruf T ya. Di T ni masa, masa tak boleh negatif. Jadi negatif 4 ni kita tulis perkataan ditolak. Ataupun awak tambah satu di bawah ni, answer T adalah 3/2. Jadi jawapannya adalah 3/2 ya. Okey, yang merah tu cikgu tunjuk bagaimana markah diberi ya. Jadi markah dia 4 lah. Okey, persamaan kuadratik. Yang ini kalau awak nak salin boleh ya. Yang ini soalan dalam bentuk rutin lah. Persamaan kuadratik dalam bentuk biasa, rutin. Rutin ni biasa. Nampak biasalah biasa. Bukan rutin ni, dia nampak susah sedikit. Ni bukan rutin. Tolong salin soalan ni, snap gambar. Tolong cari jawapan soalan 1 dengan soalan 2. Cikgu nak tengok apa awak dapat jawapan A, jawapan 1 dengan soalan nombor 2. Tolong salin ni. Snap gambar, ambil handphone tagak gambar.
Jawab soalan 1 soalan rutin dan soalan 2 tu soalan kategori bukan rutin. Dia nampak panjang sedikit, nampak ada kepayahan untuk menyelesaikan soalan itu. Boleh ya? Ni. Ambil handphone, tangkap gambar. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Ni soalan nombor 2. Dia minta tentukan sama ada akas yang diberi ni benar ataupun palsu. Jika X besar daripada 4, maka X besar daripada 9. Jadi awak pilih satu nombor untuk X supaya cerita di hadapan ni benar. Katakan X cikgu pilih 5. Jangan pilih 12. Cari satu nombor yang besar daripada 4 yang hampir dengan 4. Cikgu pilih 5. Cikgu bagi nota bawah tu. Pilih nombor yang besar daripada 4 tetapi hampir dengan 4. Jadi cikgu pilih 5 lah. Kemudian X yang ada dekat kanan tu awak gantikan dengan 5 yang awak pilih. Jadi ganti X tu dengan 5. Jadi 5 besar daripada 9. Jadi yang ini adalah palsu. Palsu lah. Sebab 5 sepatutnya kecil daripada 9. 5 besar daripada 9, cerita palsu. Okey. Satu markah. Ni cikgu bagi contoh lah. Jangan pilih 18. Kalau awak pilih X ni 18, cerita yang depan ni benar. Tapi bila awak ganti X ni dengan 18, awak dapati 18 besar daripada 9. Awak akan tulis akas adalah benar habis. Dah tak betul. Sebab itu, bila pilih nombor, pastikan nombor tu besar pada 4 dan hampir dengan 4. Jadi yang sesuai, 5. Jadi baru kita boleh tentukan benar ataupun palsu. Jadi kalau awak ambil 18, bermakna jawapan dia tak betul lah. Kosong markah. Okey. Okey. Yang ini kita tak terima. Sepatutnya awak kena bagi jawapan akas adalah palsu. Jangan tulis akas adalah salah. Kalau guna perkataan salah, kosong markah. Kena guna perkataan palsu. Jangan tulis salah. Okey, ini soalan B. Dia nak implikasi. So, kita padam jika dan hanya jika. Yang tengah tu kita padam. Kita salin apa yang ada kat situ. Salin. Yang belakang pun kita salin, jarakkan sedikit. Jarakkan sedikit. Lepas tu masukkan depan ni jika. Dekat tengah ni, maka 1 markah. Kemudian yang kedua, jika, maka terbalikkan dia. Yang belakang ni ke depan, yang depan ni pindah ke belakang. Itulah implikasi. Itu implikasi ya. Boleh ya? Cikgu rasa mudah ni. Ramai dapat betul ni soalan ni. Soalan ni betul lah. Okey, yang ini cikgu bagi contoh lah kenapa. Yang ini kosong markah. Kenapa kosong markah? Sepatutnya S sentimeter. Belakang ni tertinggal cm. Bila tertinggal cm, kosong markah. Ini contoh yang kedua pula. Kosong markah juga. Salah eja. Kubus. Dia tertinggal huruf U. Sepatutnya KU, BUS. Dia K, BUS. Nak sebut apa pun tak tahu. Jadi yang ini kita tak terima. Okey, kita tengok soalan nombor 3 pula. Soalan yang ketiga. Ramlan menjual 4 batang pen yang berharga RM X tambah 5 sebatang. Jumlah jualannya X tambah RM X tambah 6 kuasa 2. Hitung jumlah jualan dalam RM. Dia nak berapa harga lah. RM tu ringgit Malaysia. Yang diperoleh Ramlan. 1 batang pen, harga dia RM X tambah 5. Dia jual 4 batang. Jadi kalau 4 batang, 4 darab X tambah 5. Dan jumlah jualan dia, X tambah 6 kuasa 2. Jadi awak sama ke lah? Sama kan? Kemudian cikgu bawa X tambah 6 kuasa 2 tu ke kiri. 4 darab X tambah 5 tu ke kanan. Kemudian cikgu buka kurungan di kiri.
Cikgu buka kurungan di sebelah kanan. So, di sebelah kiri tu kuasa 2, darab 2 kali. Di sebelah kanan tu cikgu kembangkan dia, dapatlah 4x tambah 20. So, yang di kiri tu cikgu kembang, dapatlah x kuasa 2 tambah 6x tambah 6x tambah 36. Sama dengan 4x tambah 20. 4x ni bawa ke kiri jadi tolak, 20 pun bawa ke kiri pun jadi tolak, supaya lahir kosong di sebelah kanan. Macam itulah. Bawa 4x dan 20 tu ke kiri ya. Kemudian awak selesaikan dapatlah x kuasa 2, 6x tambah 6x tolak 4x dapat 8x, 36 tolak 20 dapat 16 Kemudian cikgu lakukan proses faktor. Dapatlah faktor yang sama, x tambah 4, faktor yang kedua pun x tambah 4, faktor yang sama. Kalau awak kembangkan balik, dapat balik persamaan kuadratik yang atas ni. So, x tambah 4 sebagai kosong, x dapatlah negatif 4. Kemudian soalan kata, jumlah jualan. Jumlah jualan adalah x tambah 6 berkuasa 2. Gantilah x dengan negatif 4. Jadi, x ni cikgu gantikan dengan negatif 4. Negatif 4 tambah 6, 2. 2 berkuasa 2. Itulah jumlah jualan RM4 Malaysia. RM4. 4 markah ni soalan ni. Jadi, jawapan dia RM4. Ada yang dapat jawapan beratus pun ada. Cikgu pun tak faham dah macam mana dia menyelesaikan soalan seperti ini. Jadi hati-hati ya. Bila awak menjawab soalan seperti ini, awak kena ikut dan akur arahan yang diberi dalam soalan tersebut. Boleh tak faham semua? Anak-anak boleh faham tak ni? Boleh. Okey, yang ini pula dia minta songsangan. Songsangan ni tukar tanda je. Tukar tanda. Tanda kecil tukar tanda besar. Sini tak ada sama dengan, letak sama dengan. Tanda besar tukar tanda kecil. Dekat sini tak ada sama dengan, di sini letak sama dengan. Itu sahaja songsangan. Terbalik ya, terbalik. Besar tukar kecil. Sini tak ada sama dengan, sini letak sama dengan. Sini besar, tukar kecil. Sini tak ada sama dengan, sini letak sama dengan. Dan jawapan dia palsu. Ini soalan nombor 4 ya. Soalan nombor 4. Okey, yang ni cikgu bagi contoh lah. Ni soalan tambahan ya. Soalan tambahan. Pernyataan dia, jika 1 tambah 2 sama dengan 3, maka 1 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2. Awak cuba tengok yang belakang lah. Yang paling senang tengok belakang. 1 tambah kuasa 2, 1. 2 kuasa 2, 4. 1 tambah 4, 5. 3 kuasa 2, 9. 5 sama dengan 9. Dah tentulah palsu. Okey, kemudian kita lengkapkan jadual ni. Kita nak cari akas. Akas ni terbalik ya. Akas ni adalah terbalik ya. Jadi ambil yang belakang bawa ke hadapan, ambil yang depan pindah ke belakang. Tengok cerita di belakang dia. 1 tambah 2 sama dengan 3. Betul lah cikgu. Nilai kebenaran jangan tulis betul, tulis benar. Songsangan, songsangan ni tukar tanda. Ambil daripada pernyataan ni tukar tanda. Sama dengan, tukar tak sama dengan. Sama dengan, tukar tak sama dengan. Ambil dekat pernyataan, tolong tukar tanda. Sama dengan, tengok pernyataan ni, tengok mouse cikgu. Cikgu jadikan tak sama dengan. Sama dengan, cikgu tukar kepada tak sama dengan. 1 kuasa 2, 1. Tambah 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. 1 tambah 4, 5. 5 tak sama dengan 9. Betul lah cikgu. 5 dengan 9 memang tak sama. So, benar. Oh, dekat bawah ni cikgu lupa nak tutup. Dah keluar jawapan, tak apalah. Okey, kontrapositif. Kontrapositif ni kita ambil daripada akas. Kontrapositif ni ambil daripada akas, tukar tanda. Sama dengan, jadi tak sama dengan. Sama dengan, jadi tak sama dengan. 1 tambah 2 tak sama dengan 3. Mana pula? 1 tambah 2 memang sepatutnya 3. Dia tulis tak sama dengan. Bermakna palsu lah. So nilai kebenaran ni biasanya tengok belakang lah. Senang je. Kita tengok yang belakang. Cerita di belakang. Okey.
Ini cara kita melengkapkan jadual ini ya. Boleh ya. Ambil handphone, snap gambar ni. Cantik contoh yang cikgu bagi ni untuk awak melihat ya. Bagaimana nak cari akas, sontangan dan juga kontrapositif dan bagaimana nak memberikan nilai kebenaran. Ya. Boleh ambil gambar ni. Kalau lama ni, awak 3/4 sekejap je pejahan celik jadi 3/5, lepas tu pejahan celik ambil peksa SPM. Okey, ini soalan nombor 5. Ini soalan nombor 5 ni. Dekat bahagian B, markah dia 5 ni. Diberi fungsi kuadratik fx sama dengan negatif 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 4. Hitung punca-punca bagi fungsi kuadratik itu. Punca ni, dia duduk di paksi X. Punca ni akan duduk di paksi X dengan erti kata lain, nilai fx mestilah kosong. Ingat ya, punca ni dia akan duduk di atas paksi X. Bila duduk di atas paksi X, nilai fx mestilah kosong. Jadi awak perlu ganti fx dengan kosong. So fx tu cikgu gantikan dengan kosong. Kemudian cikgu bawa sebutan di sebelah kanan ni ke kiri. Jadikan kosong dekat sebelah kanan ni. Permudahkan sebutan di kiri. Dapat yang ini. Lakukan proses pemfaktoran di bahagian kiri ni. Cikgu lakukan proses pemfaktoran. Dapatlah 2x tolak 1. Faktor yang kedua x tambah 4 sama dengan sifar. So dapatlah 2x tolak 1 sebagai sifar. X adalah 1/2. 1/2 tu dipanggil sebagai punca. Jadi inilah jawapan dia. Hitungkan punca-punca. So punca yang pertama 1/2. X tambah 4 sebagai sifar. X sama dengan negatif 4. Jadi negatif 4 ni sebagai punca yang kedua. Jadi jawapan punca dia 1/2 dan negatif 4. Kemudian soalan B, dia suruh lakarkan graf. Laka dengan lukis lain. Kalau laka, memadai kita tulis pada kertas kosong. Tak perlu kita buat pada kertas graf sebab laka. Kalau dia kata lukis, yang itu kena ada ketepatan. Kena lukis menggunakan kertas graf. Itu beza di antara laka dan lukis. Okay. So, bila dah kita nak jawab B ni, bila depan X kuasa 2 tu negatif, bila depan X kuasa 2 tu negatif, bermakna gambar dia mesti gambar masam. Gambar dia masam. Bila depan X kuasa 2 tu nombor dia positif, gambar dia senyum. Ada senyum. Ada senyum. Tapi kalau depan X kuasa 2 tu negatif, gambar dia masam. Dan pintasan Y dia dekat belakang tu adalah 4. Dan punca dia, kita tahu tadi punca dia adalah 1/2 dan negatif 4. Dan punca ni mesti berada di atas paksi X. Jadi sekarang kita lukislah. Jadi paksi Y tu nama dia fx. Paksi X tu nama dia x. Kemudian kita tolong letakkan dia punya pusat koordinat. Kemudian dia akan lalu pintasan Y dia 4. Letak 4. Dan punca-punca dia negatif 4 dan 1/2. Negatif 4. Jauh sedikit lah. Negatif 4 tu jauh sedikit daripada sifar. Kemudian 1/2 ni hampir dengan sifar. Dekatkan sikit. Kemudian gambar dia masam. Lukislah masam. Lalu kepada ketiga-tiga nilai ni. Itulah jawapan B. Itu cara kita lukislah. Tak perlu buat pada kertas graf sebab dia kata laka. Kalau dia kata lukis, awak kena buat ketepatan. Kena buat pada kertas graf. Tapi tak mengapa, ada yang buat pada kertas graf pun tak mengapa. No problem. Okey, tips. Cikgu bagi tips. Bezakan maksud laka dan lorek. Bukan laka dan lorek. Laka dan lukis. Laka dan lukis. Lukis kena guna kertas graf. Laka memadai kita lukis hanya pada buat macam cikgu buat lah. Tu masuk laka. Okey. Bentuk masam satu markah. Ada pintasan X dan pintasan fx yang lengkap satu markah. Ini cara cikgu bagi markah lah. So bahagian B ni markah dia 2. Bahagian A ni markah dia 3. Jadi jumlah markah 5. Jadi yang ini
bentuk dia masam ada, tetapi pintasan fx dan pintasan x tak ada nombor ditulis. Jadi kalau pelajar buat seperti ini, memadai hanya dapat satu sahaja markah. Markah untuk bentuk sahaja. Okey, markah bentuk sahaja. Jadi ada lagi 12 minit. Jadi kita habiskan dengan pada pukul 1. Cikgu bagilah soalan-soalan tambahan. Ya. Jadi dah habislah cikgu buat ulang kaji. Ya. Okey, kita tengok soalan ini. Dia nak akas di sini. Akas. Jadi kita salin jika, salin maka, yang belakang bawa ke hadapan, yang depan pindah ke belakang. Jadi kalau nak tentukan akas benar ke palsu, so maklumat depan ni awak selesaikan. Ni satu markah lah. Satu markah. Oh ni soalan nombor 6, sorry. Ni soalan terakhir, soalan nombor 6. Jadi jawapan dia satu lah. Jawapan dia satu. Soalan nombor 6 ni majoriti semua betul lah. Soalan 6 ni dia nak akas. Satu markah. So cikgu bagi soalan ni jika salin, maka salin. Yang ini tertinggal sama dengan sifar. Bila tertinggal sama dengan sifar, kita tak terima lah. Jangan tinggalkan. Tolong tulis sama dengan sifar. Jangan tinggalkan. Ada pelajar tertinggal tulis. Careless lah. Cuai. Okey, yang ini. Ini dah habis di situ. Kita buat, ada masa lagi. Kita buat, cikgu bagi soalan-soalan tambahan. Tolong jawab soalan nisbah. Tolong jawab soalan nisbah. Yoji, boleh tak Yoji? Abraham, Yoji, 4 AC. Dia minta jawapan M tambah N. Boleh? Rosaina Sahpawani dari kelas 4 SS. Boleh? Macam mana nak buat ni? Dia bagi M nisbah N adalah 2 nisbah 11. Maknanya M mewakili 2, N mewakili 11. Okey, dalam soalan ni, kita nampak N tolak M diberi sebagai maklumat. Kemudian kita nampak M tambah N sebagai soalan. Ambil maklumat dengan soalan ni, bentukkan dalam bentuk nisbah. Jadi cikgu ambil N tolak M dan juga M tambah N ni jadikan dalam bentuk nisbah. Macam itu. Kemudian N cikgu tukar dengan 11, M cikgu tukar dengan 2. Yang di kanan pun sama, cikgu tukar M dengan 2, cikgu tukar N dengan 11. 11 tolak 2 dapat 9, 2 tambah 11 dapat 13. Kemudian N tolak M ni dalam soalan diberitahu nilai dia 54. Letak N tolak M tu di bawah dia letak 54. Kemudian, bila awak pandang ke atas, awak nampak 9. Cuba tengok pertalian antara 9 dengan 54. So, 9 dengan 54 ni pertalian dia darab 6. 9 darab 6, 54. So, di sebelah kanan pun tolong darab dengan 6. 13 darab 6, dapatlah 78. Jadi, soalan dia tanya M tambah N. Ni. Kemudian, di mana jawapan dia? Pandang ke bawah. Itulah jawapan M tambah N. So, jawapan dia adalah 78. Boleh ya? Ini soalan nisbah peringkat soalan menengah rendah. Boleh diuji dalam SPM. Jadi, kena standby lah soalan-soalan di peringkat menengah rendah ni. Supaya besok kalau diuji, awak tidak memberi sebarang masalah untuk mendapatkan jawapan yang sebenar. Yang ini cikgu nak uji ya. Satu yang cikgu nak beritahu, kalau awak jumpa kertas 1 soalan persamaan kuadratik, tak payah faktor pun tak apa, kita guna kaedah cuba jaya. Ambil jawapan ABCD, masukkan ke dalam faktor dia. Kalau dia melahirkan 14, kita terima sebagai jawapan. Kalau dia tak melahirkan 14, dia bukan sebagai jawapan. Ini salah satu kaedah lah, boleh guna kaedah cuba jaya. Gantikan jawapan ABCD dalam pemfaktoran persamaan kuadratik. Macam cikgu buat ni. Jadi kalau cikgu pilih A ni negatif 3, cikgu ganti X dengan negatif 3,
X yang kedua pun cikgu gantikan dengan -3. -3 tolak 2, -5. -3 tambah 3, sifar. -5 darab sifar, sifar. Tak diterima sebagai jawapan sebab kita nak cari 14. Sedangkan yang kita dapat sifar. Maknanya A tu palsu. Bila cikgu uji pada B pun sama, cikgu dapat jawapan dia 6. Kita nak jawapan dia 14. So B pun palsu. Tapi kalau kita ambil C pula, cikgu masukkan nilai X dengan -5 pada dua-dua faktor. So cikgu dapat 14. Kalau cikgu pilih X nilai dia 4, masuk dalam kedua-dua faktor, nilai pun dapat 14. So kedua-dua 14 bermakna cerita dia benar. Cerita yang benar ni adalah jawapan dia. So jawapan dia C lah. Jawapan dia C. Kalau pelajar nak kembang, nak faktor pun boleh. Saya bagi kaedah lain lah. Yang ini untuk penggunaan di kertas 1. Kalau kertas 2 jangan buat macam ni ya. Okey, yang ini. Okey. Yang ini apa? Apa jawapan? Cuba baca soalan. 2 buah kereta M dan N bergerak sejauh 500 km melalui jalan yang sama. Kereta M mengambil masa X jam, manakala kereta N mengambil masa X tambah 2 jam. Diberi bahawa beza laju purata antara kereta M dengan kereta N ialah 30 km per jam. Tuliskan satu persamaan kuadratik dalam sebutan X berdasarkan situasi tersebut. Jadi dia nak beza laju purata adalah diberi 30 km. Macam mana nak buat ni? Lee Joey, bagi sikit idea. Lee Joey. Ya, cikgu. Macam mana? You punya idea. You punya idea. Dia ada 2 car. First car M, second car N. So, nak buat macam mana? Kereta M jarak 500, masa dia X, laju purata, jumlah jarak bagi jumlah masa, 500 bahagi X. Manakala kereta N pula, jarak dia mesti samalah 500 km, manakala masa dia X tambah 2 jam. Itu untuk kereta N. Dan laju purata jumlah jarak bagi jumlah masa. Laju purata jumlah jarak 500, jumlah masa X tambah 2. Beza laju bermakna tolak. Beza laju purata bermakna tolak lah. Jadi laju purata M tolakkan dengan laju purata N, tolong samakan dengan nilai yang diberi, iaitu 30. Ini contoh soalan kertas 2. Awak ambil beza laju purata M, beza bermakna tolak. Jadi ambil laju purata M, tolakkan dengan laju purata N, samakan dengan nilai yang diberi, 30. Kemudian untuk menulis persamaan kuadratik ni, kita permudahkan apa yang kita dapat. Darab silang lah. Mana X tambah 2 darab dengan 500. X darabkan, lepas tu letak tolak. X darabkan dengan 500, letak di belakang. Yang di bawah pun jangan lupa. Awak darab, yang di bawah tu letak di bawah. Itu kaedah darab silang. Kemudian tolong samakan dengan 30. Kemudian yang di atas tu awak kembang, 500 kali X, 500X, 500 kali 2 dapat 1000. 500X tolak dengan 500X, jadi sifar. Ini yang tinggal. 500X tolak dengan 500X, tinggallah 1000. Kemudian letak di bawah 30 tu 1, letak 1, darab silang sekali lagi. 30 darab dengan X kuasa 2 tambah 2X, kemudian 1000 darab dengan 1, letak di sebelah kanan. Macam cikgu buat lah. Kat atas tu. Letak kat kanan. Tu. Dekat atas tu. Kemudian cikgu kembangkan 30 kali X kuasa 2, 30X kuasa 2. 30 kali 2X, 60X sama dengan 1000. Kemudian sebutan ni cikgu bahagi dengan 10 setiap sebutan. Jadi dapatlah jawapannya 3X kuasa 2 tambah 6X tolak 100 sama dengan sifar. Inilah bentuk persamaan kuadratik yang dikehendaki. 4 markah. Itu dia. Boleh Itu contohlah. Tolong ini soalan tambahan ni. Cikgu bagi pada hari ini. Ini soalan tambahan Tak ada masalah
Okey, ini satu lagi soalan di peringkat, ini soalan di peringkat menengah rendah. Rajah 1 menunjukkan 2 garis lurus selari PQ dan KL. Garisan PQ tu selari dengan garisan KL pada satah kates. Cari pintasan Y, dia nak pintasan Y pada garis lurus KL. Diagram 1 shows 2 parallel line PQ and KL on a Cartesian plane. Find the y-intercept of straight line KL. Jadi dia nak pintasan Y untuk garisan KL. Pintasan Y ni bermaksud titik tu mesti lalu di paksi Y. So kita nampak garisan biru ni, garisan KL. Dan dekat sini tengok mouse cikgu, dia lalu paksi Y. So di sinilah pintasan Y. Cikgu bagi nama dia sebagai T0Y. Tu dia. Cikgu letak T, koordinat dia 0Y. Kemudian oleh kerana kedua-dua garis ni selari, bermakna kecerunan TL akan sama dengan kecerunan PQ sebab selari. Jadi kecerunan TL akan sama dengan kecerunan PQ. So kecerunan TL di sebelah kiri ni, awak guna formula kecerunan Y tolak 6 bahagi 0 tolak 3. Manakala kecerunan PQ pula kita guna formula 18 tolak 10 sama dengan 18 tolak 10 bahagi tolak 9 tolak negatif 3. Okey, Y tolak 6 Y, 0 tolak 3 negatif 3, 18 tolak 10 8, negatif 9 tambah 3 negatif 6. Tu dia. Kemudian cikgu kecilkan, dapatlah 4 per negatif 3. Kemudian sebutan di tengah ni cikgu tutup. Tu. Dan awak nampak tak di bawah dia kiri dan kanan sama. Di bawah dia negatif 3, di sebelah kanan pun di bawah pun negatif 3. Jadi tak perlu darat silang sebab bawah dia sama. Jadi Y tolak 6 di atas ni kawan dengan 4. Jadi Y tolak 6 tu kawan dengan 4. Jadi Y tolak 6 sama dengan 4. Jadi Y adalah 4 tambah 6. Y adalah 10. Itulah pintasan Y. Jawapan dia D. Tu dia. Boleh ya? Ini soalan ni kena ada calculation lah. Kena ada pengiraan, kena ada kepahaman, kena tahu formula yang harus kita guna dan kena tahu maksud perkataan selari. Membawa makna nilai kecerunan akur sebagai nilai yang sama. Boleh ya? Cikgu rasa okey lah tu. Boleh ya? Cikgu rasa okey, tak ada masalah. Okey, kita cuba tengok soalan kebarangkalian. Ini soalan kebarangkalian. Kebarangkalian bahawa Rahim, Baka dan Hamdan, Rahim, Baka, Hamdan lulus ujian matematik masing-masing ialah 0.8, 0.7 dan 0.9. Cari kebarangkalian bahawa A, ketiga-tiga mereka lulus ujian matematik. Tiga-tiga tu lulus matematik. Senanglah kan? Tiga-tiga lulus matematik bermakna Rahim lulus dan Baka lulus dan Hamdan lulus. Rahim lulus, Baka lulus, Hamdan lulus. Tiga-tiga lulus. Rahim lulus 0.8 dan tukar dengan darab. Baka lulus 0.7 dan tukar dengan darab. Hamdan lulus 0.9. Tekan kalkulator, dapat jawapan. Itulah jawapan A. Tiga-tiga lulus. Makna Rahim lulus dan Baka lulus dan Hamdan lulus. Tolong guna perkataan dan. Bila dan di situ ada penggunaan operasi darab dalam penyelesaian. Okey, tengok B pula. Soalan B dia sebut Hamdan lulus ujian matematik. Hamdan lulus. Apa jadi dengan Rahim dan Baka? Bermakna Rahim dan Baka dah tentu gagal. Dia kalau tak sebut tu kita kena masuk cerita Rahim dan Baka tu dalam jawapan dia. Hanya Hamdan lulus. Bermakna Hamdan lulus. Hamdan lulus bermakna Rahim dan Baka tak disebut. Kita tahu sendirilah. Bermakna Rahim dan Baka dah tentulah gagal. Hamdan lulus 0.9 dan darab. Rahim gagal. Rahim lulus
0.8. Rahim gagal 1 tolak 0.8. Itu dia punya pelengkap. Dan darab. Baka gagal. Baka lulus 0.7. Baka gagal 1 tolak 0.7. Dia punya pelengkap dia. So dapatlah 0.9 darab 0.2 darab 0.3. Tekan kalkulator, itulah jawapan B. Sifar, kumpulan sifar 54. Jadi anak-anak yang dikasihi, sudah pukul 1.03. Jadi cikgu tamatkan apa yang kita belajar pada hari ini ya.